Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 10 akan mengulaskan tentang isu kebenaran matematik. Baiklah, ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama ialah Zairi Aiman bin Muhammad Husin, Nur Syazatul Nadirah binti Muhammad Suhaidi, Nur Izzian Syahira binti Hamran, Siti Humairah binti Azman dan Nurul Amni binti Anwar. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut, mari kita mengenali apa itu matematik. Matematik berasal daripada perkataan Yunani iaitu mathema yang membawa erti sains, ilmu atau pembelajaran, dan matematikos yang merujuk kepada suka belajar. Berdasarkan kurikulum standard sekolah rendah, matematik merupakan satu bidang ilmu yang melatih minda supaya berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Sifat matematik secara tabiinya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran. Oleh yang demikian, matematik adalah antara bidang yang terpenting dalam segenap usaha pembinaan modal insan. Ilmu matematik sentiasa mengalami perubahan dan penambahbaikan seiring dengan peredaran zaman. Perkembangan dan peningkatan ilmu matematik telah mendorong setiap individu menjadi kreatif dalam memperolehi ilmu tersebut. Kumpulan kami telah mengulas video matematik yang berdurasi 9 minit dan 6 saat dan mendapati jawapan yang diberikan oleh pelajar, ibu bapa dan masyarakat adalah tidak benar. Bertentangan dengan konsep ilmu epistemologi yang menyatakan beberapa syarat untuk menentukan sesuatu ilmu itu sahih adalah melalui kebenaran, kepercayaan dan justifikasi. Jika ilmu tidak menepati syarat-syarat tersebut, ia merupakan ilmu yang salah dan memberi kesan yang negatif jika seseorang itu mempercayai terhadapnya. Terdapat dua teori kebenaran, iaitu teori koresponden kesepadanan dan teori koherens saling berhubung. Teori koresponden kesepadanan. Istilah dalam bahasa Melayu iaitu kesepadanan. Kebenaran sesuatu pernyataan atau ayat itu adalah ditentukan sama ada apa yang dinyatakan oleh ayat atau kenyataan itu adalah sepadan atau serupa dengan apa yang dilihat atau realiti. Kesimpulannya, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang suatu dengan kenyataan suatu itu sendiri. Seterusnya, teori koherens saling berhubung. Kebenaran menurut teori ini ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan yang lain, merujuk kepada kriteria yang digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu pernyataan itu benar atau palsu. Sesuatu pernyataan itu disebut benar apabila pernyataan itu berhubung kait dengan pernyataan yang lain secara logik. Sebagai contoh, James membunuh Steve. Sebagai bukti, cap jari dan kenyataan saksi. Kesimpulannya, pernyataan dianggap benar apabila terdapat kenyataan yang diterima secara logik oleh orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi isu ini adalah kenyataan yang tidak sepadan dengan hakikat, tiada konsistensi dalam penyampaian ilmu, dan tindakan yang tidak berasaskan konsep. Kenyataan yang tidak sepadan dengan hakikat ini akan menjadikan kenyataan itu sebagai suatu kesalahan kerana berdasarkan teori kebenaran koresponden, suatu kebenaran pada pernyataan atau ayat itu ditentukan adalah melihat kepada kesepadanan ayat atau kenyataan dengan hakikat yang dilihat di dunia nyata. Hakikat pada dunia nyata mempengaruhi kenyataan bagi menyokong kebenaran pernyataan atau ayat. Percanggahan yang tercetus disebabkan pernyataan 2 tambah 2 dianggap 22, namun pada hakikatnya jawapan sebenar adalah 4. Maka kenyataan ini adalah bertentangan dengan teori kebenaran koresponden. Faktor berikutnya ialah tiada konsistensi dalam penyampaian ilmu. Merujuk kepada teori kebenaran koherens, di mana suatu kebenaran ilmu itu perlu dilihat dari aspek hubungan di antara suatu ayat dengan ayat yang berkaitan.
Penyampaian sesuatu itu seharusnya mempunyai perkaitan antara satu sama lain untuk dianggap sebagai ilmu. Bagi memastikan wujudnya konsistensi dalam mencipta kebenaran, perlu dilihat juga kepada syarat penentuan ilmu di mana kepercayaan terhadap ilmu itu mesti memiliki kebenaran. Sebagai contoh, di dalam ilmu matematik, 2 tambah 2 sama dengan 4. Namun, jika dijawab 22, maka ia telah melanggar syarat ilmu dan ia merupakan kebenaran yang palsu kerana tidak wujud perhubungan antara ayat. Terakhir ialah tindakan tidak berasaskan konsep. Menurut teori kebenaran pragmatik, kebenaran itu perlulah melibatkan tindakan yang berasaskan kepada konsep-konsep yang bersesuaian. Pernyataan terhadap kebenaran ilmu itu perlu berupaya menghasilkan sesuatu yang praktikal dan nyata serta ia dapat digunakan dan memberi manfaat. Sehubungan dengan itu, di dalam syarat kebenaran ilmu juga terdapat unsur justifikasi. Syarat ini menjelaskan suatu kebenaran ilmu itu perlu mempunyai asas yang benar dan bukan kepercayaan yang membuta tuli. Sebagai contoh, jika terdapat justifikasi yang membenarkan konsep 2 tambah 2 sama dengan 22 itu adalah benar, maka ia akan dianggap sebuah ilmu sebenar dan begitulah sebaliknya. Terdapat beberapa kesan daripada video penyelesaian isu matematik itu. Antaranya ialah berlakunya perbalahan di antara dua belah pihak dalam menyatakan kebenaran tentang cara penyelesaian matematik. Hal ini akan menyebabkan seseorang itu bertindak secara tidak rasional. Selain itu, ianya akan memberikan kesan buruk kepada pendidikan seseorang. Sebagai contohnya, kanak-kanak sukar untuk menerima pernyataan yang sebenar tentang cara penyelesaian matematik tersebut. Seterusnya, hal ini juga akan menjejaskan imej dan kredibiliti seseorang, individu dan suatu institusi akibat persalahfahaman tersebut. Seterusnya, terdapat dua solusi bagi penyelesaian isu matematik ini. Yang pertama ialah sentiasa memastikan kredibiliti dan penyataan yang diberikan atau yang dikatakan adalah sahih dan boleh diterima oleh semua. Yang kedua ialah memberikan pendedahan tentang pemahaman terhadap matematik dengan betul sejak kecil lagi. Sebagai penutupnya, perbahasan epistemologi secara umumnya merupakan satu cabang daripada kajian falsafah yang membincangkan tentang perbahasan-perbahasan yang berkait dengan aspek ilmu pengetahuan seperti hakikat, makna, kandungan, sumber dan proses ilmu. Kesimpulannya, pendidikan matematik amat berkait rapat dengan teori-teori kebenaran dan ianya bukan sekadar menyelesaikan soalan-soalan matematik yang diambil daripada kehidupan nyata dan dibawa masuk ke dalam peperiksaan semata-mata. Ilmu matematik ini sewajarnya dikuasai oleh masyarakat dunia tentang cara menyelesaikan masalah ini dengan betul. Hal ini demikian kerana ilmu matematik adalah ilmu tanpa batasan. Ianya memberikan masyarakat kemampuan untuk mempunyai daya pemikiran dalam menyelesaikan masalah. Dengan ini, setiap keputusan yang dilakukan perlulah dirujuk kepada kriteria yang digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu keputusan itu benar ataupun palsu. Ini merupakan rujukan yang telah kami gunakan untuk menghasilkan video ini. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.